Assalamualaikum dan selamat sejahtera adik-adik semua. Lokasi penggambaran pengukuhan kali ini kita berada di Muzium Negara. Untuk pengetahuan adik-adik semua, Muzium Negara telah dibuka sejak 1963 dan di sini kami mempunyai 4 galeri tetap. Dan sekarang kita berada di Galeri Prasejarah yang menceritakan pembentukan muka bumi dan aktiviti masyarakat awal. Topik sesi pengukuhan kali ini kita akan belajar mengenai lukisan gua di Malaysia yang dikaitkan dengan gaya hidup masyarakat awal itu sendiri. Lukisan gua ataupun lukisan purba yang terdapat di Malaysia biasanya dijumpai di dinding gua-gua batu kapur seperti Gua Tambun dan Gua Kelawar di Perak dan juga Gua Kain Hitam di Sarawak. Ia dipercayai dihasilkan bermula daripada masyarakat Neolitik, di mana masyarakat purba mendiami atau singgah di gua-gua batu kapur sebagai tempat perlindungan. Keindahan dan kehalusan yang terdapat pada lukisan gua jelas menunjukkan kewujudan unsur-unsur budaya dan tahap pemikiran masyarakat purba. Adik-adik juga perlu tahu bahawa kewujudan lukisan ini merupakan satu sumbangan besar terhadap usaha mengenal pasti jenis aktiviti atau gaya hidup yang diamalkan oleh masyarakat prasejarah. Lukisan yang dihasilkan menggambarkan aktiviti kehidupan seharian masyarakat purba seperti memburu, mengumpul makanan dan upacara ritual. Adik-adik, nak tahu tak lukisan gua yang biasa dilukiskan oleh orang purba di dinding gua-gua di Malaysia? Di antara bentuk yang biasa dilukiskan oleh orang purba adalah seperti bentuk orang, pokok, geometri dan juga abstrak. Imej berbentuk manusia ataupun orang merupakan imej yang hampir ditemui di semua tapak lukisan gua di Malaysia. Ianya dilukis secara ringkas menggunakan corak garisan atau kadang-kadang disebut sebagai orang lidi. Kebiasaannya, lukisan yang ditemui dalam gambaran imej manusia berkenaan sedang melakukan sesuatu aktiviti. Misalnya, imej manusia menari, memburu, berkawat atau berbaris dan sebagainya. Di sebelah kanan ini, adik-adik boleh melihat lukisan gua berimej orang yang ditemui di Gua Batu Cincin di Kelantan. Di sebelah kiri ini pula merupakan lukisan yang ditemui di Gua Kain Hitam, Nia Sarawak yang menunjukkan imej orang sedang berada di atas perahu. Imej haiwan yang ditemui ialah dugong, tapir, beruk atau monyet, kambing, harimau dan sebagainya. Seperti di Gua Tambun Perak telah ditemui imej berupa dugong dan di Gua Tesuk Madai, Kunak Sabah ditemui imej 2 ekor kambing. Lazimnya, haiwan yang dipaparkan pada lukisan adalah haiwan yang menjadi buruan masyarakat pada ketika itu sebagai makanan seharian. Imej flora, fauna atau alam semula jadi. Ini boleh dilihat melalui imej sebatang pokok yang berdaun panjang seolah-olah pokok kelapa atau tebu. Imej pokok lebih mudah dikaitkan dengan aktiviti pertanian atau kawasan perkampungan. Dengan kata lain, gambaran alam semula jadi adalah persekitaran yang menjadi latar belakang kehidupan masyarakat pada ketika itu. Imej abstrak dan geometri. Lukisan berbentuk abstrak tidak mempunyai ciri yang tertentu, namun ia agak sukar ditafsirkan dengan tepat. Ia berupa garisan yang pelbagai bentuk, sama ada lurus, melengkung atau garisan putus-putus atau titik-titik, di mana maksud sebenar hanya diketahui oleh individu yang membuatnya sahaja.
Imej geometri pula lazimnya memaparkan ciri motif berbentuk segitiga, segi empat, zigzag dan sebagainya. Antara lukisan berbentuk abstrak yang ditemui di negeri Perak adalah di Gua Badak Lenggong dan di Gua Tambun. Realitinya, lukisan gua adalah salah satu cara masyarakat bersejarah menyampaikan maklumat, cerita dan sebagainya. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat lukisan gua ini adalah bersumberkan alam semula jadi, iaitu arang dan hematite. Arang merupakan sisa bahan api masyarakat awal dahulu. Hematit pula merupakan sejenis mineral yang berwarna merah kehitam-hitaman yang merupakan sumber utama pembuatan besi. Pernahkah adik melukis lukisan gua sebelum ini? Jom kita melukis bersama orang purba. Adik-adik dah lihat kan lukisan gua menggunakan bahan daripada arang dan hematite? Jom bersama saya kita hasilkan lukisan gua menggunakan bahan-bahan alam semula jadi yang mudah ditemui. Di depan saya ini ada pelbagai bahan-bahan pewarna yang menarik dan kita boleh gunakan untuk bahan kita melukis nanti. Bahan yang pertama yang saya pilih adalah buah naga yang akan menghasilkan warna merah jambu. Bahan seterusnya adalah kobis ungu yang akan menghasilkan warna ungu. Seterusnya daun pandan yang akan menghasilkan warna hijau, ya. Dan seterusnya saya ada serbuk kopi untuk menghasilkan warna perang. Jangan risau kalau adik tak ada serbuk kopi, serbuk teh pun boleh juga. Dan bahan seterusnya saya ada bunga telang, ya. Bunga telang ni dia menghasilkan warna biru. Okey, dan bahan seterusnya kita ada kunyit hidup untuk menghasilkan warna orange ataupun kekuningan. Dan akhir sekali yang tidak lepas adalah arang untuk kita melukis. Jadi bahan untuk kita lukis di atasnya adalah kertas yang berwarna perang ini. Kalau adik tak ada kertas perang ni pun tak apa, boleh gunakan kertas lukisan sebagai medium asas untuk melukis. Jadi jom kita melukis. Untuk lukisan pertama, hari ini saya akan lukis dengan menggunakan tangan. Dan bahan pewarna yang saya gunakan hari ini adalah serbuk kopi dan air sebagai bahan pelarut. Jom kita mulakan. Kita ambil air, kita tuang ke dalam serbuk kopi. Okey. Kemudian kita kacau guna jari je. Dia akan jadi macam ni, ya adik-adik. Dia dah larut. Cara dia mudah saja. Adik ambil sebelah tangan, letak di atas kertas yang adik sediakan. Ambil sebelah tangan lagi dan adik renjiskan di atas tangan adik tadi. Okey, kita dah siap. Mari kita tengok hasilnya. Angkat tangan perlahan-lahan. Okey. Adik nampak tak imej tangan saya? Tangan adik mesti lagi comel-comel kan? Jadi ini untuk lukisan yang pertama. Hai adik-adik, kita akan ke lukisan yang kedua, iaitu saya akan masukkan beberapa elemen yang menarik untuk lukisan ini, iaitu orang dan juga haiwan. Dan paling menarik, saya akan campurkan dengan pelbagai warna yang telah disediakan. Jom kita mulakan. Jadi untuk memulakan ini, saya akan mengambil warna hitam daripada arang untuk melukis orang dan juga haiwan. Haiwan yang saya pilih hari ini adalah gajah. Jom kita lukis dulu. Kemudian kita akan lukis bahagian badan. Okey. Okey.
Okey, siap untuk figura manusia. Saya akan lukis gajah pula. Untuk gajah ni senang je. Kemudian kita lukis kaki dia. Okey. Dan kita lukis belalai dia sikit. Tambah sikit ekor. Okey, dia ikut kreativiti adik-adik ya. Okey, seronok mewarnanya. Nak tengok? Jom. Inilah hasilnya. Setelah saya melukis tadi, orang dan juga gajah. Apa lagi? Kita campur lagi warna-warna yang lain. Kali ni saya nak gunakan warna kunyit. Okey. Dan kita larik-larikkan. Saya nak buat pembukaan tanah. Bau kunyit dia pun sedap ya. Okey. Kita warnakan. Saya rasa saya kurang satu lagi, iaitu pokok. Kejap ya, saya cuba dulu pokok. Kuatnya bau kunyit. Okey, saya tunjuk semula. Inilah hasil tadi. Saya tambahkan pokok kelapa dan juga kunyit tadi saya jadikan warna asas untuk tanah. Dan sekarang saya nak gunakan bunga telang untuk mewarnakan langit. Untuk bunga telang ni, okey, saya akan gunakan lesung, okey, untuk melumatkannya. Okey adik-adik, inilah bunga telang yang saya telah lumatkan. Jadi saya akan ambil kumpulan macam ni dan saya akan warnakan sebagai langit. Okey. Ini hasilnya. Okey, warna seterusnya saya akan ambil daripada warna. Kita akan ambil warna daripada buah naga ini. Okey, cara dia mudah aja. Saya akan gunakan jari untuk buat bunga ya. Okey. Okey, saya akan letak bunga di sini. Okey. Cukup kot. Okey adik-adik, jom kita lihat hasilnya. Okey, dengan hasil buah dragon tadi ataupun buah naga menghasilkan warna pink, saya letakkan sebagai bunga. Okey, so kita dah ada warna biru, warna pink, dah ada warna kuning daripada kunyit dan hitam daripada arang. Bagaimana lukisan adik-adik? Cuba bandingkan bersama rakan-rakan lain. Cuba adik kenal pasti motif-motif yang telah dilukiskan oleh rakan-rakan adik. Semoga sesi pengukuhan kali ini dapat membantu adik-adik mengenal lebih lanjut tentang lukisan gua di Malaysia. Okey, terima kasih. Bye.